Baik, bersama kita di ruangan tazkirah. Kalau dahulunya di sebelum adanya zaman teknologi ni, khususnya telefon bimbit yang akan memberikan nasihat biasanya yang kita ni kenal. Orang Betul. mungkin adik-beradik, saudara mara, mungkin juga guru dan sebagainya. Sekurang-kurangnya juga dari radio sendiri ada memberikan nasihat kepada kita ni. Ataupun bagi kita ni kenal mereka ini. Tapi sekarang ni dengan adanya zaman teknologi, orang luar mungkin di hujung dunia pun hujung dunia tu Wah, hujung bermakna dunia lain bukan tak lagi bukan pun biasa-biasa tu. boleh memberikan nasihat kepada kita ni. Yang jadi permasalahannya, adakah nasihat tersebut dapat diterima dan bagaimana cara penyampaian nasihat berkenaan. Untuk itu kita bawakan bersama Auda mengenai dengan saling menasihati ini, iaitu Yang Mulia Ustazah Nur Hayati binti Haji Abdul Rahman, penolong pegawai perkembangan agama. Okey, di sini Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat tak? Alhamdulillah, didoakan Alhamdulillah. juga tu dengan Muammar pun dalam keadaan sihat juga. Alhamdulillah. Jadi tadi sempat berbincang dengan saling menasihati dan juga perkara yang menjadi kebimbangan masa ni kalau kita ni dijudge oleh netizen. Betul. Sama ada menerima ataupun indah nasihat dan sebagainya. Ada saja yang boleh mengelirukan dan juga memberikan satu tekanan pemikiran kita ni. Jadi untuk tajuk yang kita bawakan, saling menasihati di sini sebagai mukadimahnya. Okay, terima kasih Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana memberi peringatan itu bermanfaat kepada orang yang beriman. Firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 55. Dalam ayat ini menjelaskan pada kita bahawa dengan memberi peringatan di sini ini adalah sesuatu yang bermanfaat dan membawa kebaikan kepada orang yang beriman. Nah, maka salah satu sumber kita ni, pegangan kita ni, iaitu Al-Quran. Dan Al-Quran ini di dalamnya memang banyak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini ia punya konsep adalah luas. Dan salah satunya adalah dengan kita ni memberi nasihat. Jadinya salah satu nasihat ini adalah salah satu cara ataupun kaedah kita ni untuk menyuruh orang ramai ni agar melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Nah, an-nasihah memang kita ni akan jumpa dalam Al-Quran ada perkataan-perkataan nasihat di sini ni yang mana memberi erti peringatan, ajaran, pelajaran dan juga teguran dan termasuklah anjuran yang baik. Dan menurut Al-Khattabi rahimahullah, nasihat di sini ini adalah suatu kata untuk menerangkan satu pengertian, iaitu keinginan kebaikan bagi yang dinasihati. Artinya nasihat di sini ini adalah baik. Cuma kita bukan semua orang mahu menerima nasihatannya. Indah semestinya sebenarnya nasihatannya indah semestinya pada ketanya itu ada kesalahan, kesilapan. Tapi sebagaimana yang dijelaskan tadi adalah orang menginginkan kebaikan. Jadinya ia mahu ketanya itu melakukan sesuatu yang kebaikan. Kerana kebaikan ini adalah amar ma'ruf. Amar ma'ruf adalah ciri-ciri amalan orang-orang yang beriman, dan ia merupakan juga amalan para nabi dan juga para nabi kita juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah setentunya kita pun sepatutnya membudayakan dan melazimi budaya amal nasihat menasihati, ingat mengingati di antara satu dengan yang lain, kerana kita ni mahu kehidupan yang kita ni ada ni dalam suasana yang harmoni dan aman damai. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustazah, untuk selanjutnya ini sering kali ataupun pernah juga tadi mendengarnya, bukan marahnya, nasihat. Jadi kalau sedemikian rupa, pastinya kadang-kadang kita ni dalam hati kita ni terasa kecil hati juga, disebabkan bila kita ni memberi nasihat, orang itu tidak menerima, malah juga disangkakan kita ni marah. Mungkin tonanya lah, tapi ikut juga kepada individu berkenaan. Betul. Mungkin caranya bercakap memang macam tu, memang gawah-gawah sebagai contoh. Jadi untuk Atuk, bagi orang yang memberi nasihat ini, mana yang lebih baik? Adakah ianya berputus asa dalam memberi nasihat disebabkan nasihatnya tidak pernah diterima, ataupun teruskan saja memberi nasihat?
Okey, terima kasih Muammar. Okay, memang selalunya tadi akan jumpa sebagaimana yang dikatakan, indah semua orang akan menyenangi bab nasihat menasihat ini, baik daripada sudut ia memberi nasihat ataupun ia yang menerima nasihat. Maka di sini ni apabila kita ni memang pernah berjumpa, apabila memberi nasihat ni kita ni kena kenali dulu audien kita ni, saya panggil audien lah. Kita ni ada audien yang manusia ni ada tiga. Satu yang benar-benar mau mendengar. Benar-benar mendengar. Apabila tadi bercakap, ia akan dengar betul-betul, ia akan mengambil apa yang kita ni sampaikan dan akan mempraktikkan apa yang kita ni sampaikan selagi mana yang di dalam itu ada kebaikan. Yang kedua, acuh ndak acuh. Dengar jua, indah jua. Masuk telinga kanan, Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Berminat, tapi untuk kan melaksanakan itu mungkin belum ada. Kemudian yang tiga, langsung indah mau mendengar. Baru jangan bercakap sedikit, sudah ada timbul rasa meradang, timbul rasa kurang senang. Walhal sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh seseorang itu adalah untuk kebaikannya. Kenapa? Kadang-kadang kita ni mata kita ni ada mata, tapi mata kita ni nampak kita ni terhad. Anda dapat melihat ke kiri, ke kanan, perlu kita ni menggunakan badan kita ni menoleh. Tapi dengan adanya orang lain, ia boleh melihat ada apa-apa yang kekurangan yang ada dalam diri kita ni. Oleh sebab ia namahu kaibanatu dipamerkan kerana kasihnya kepada kita ni kan. Kasih sayang ni ciri-ciri orang beriman. Kerana kasihnya maka ia akan membantu kita ni untuk menutup aib kita ni itu sebenarnya. Sebab itu bagi orang yang kita ni jumpa macam indah mau mendengar nasihat ni, sebenarnya ada dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 164 ni. Dalam itu bercerita mengenai tentang Bani Israel yang mana mereka memilih hari Sabtu itu sebagai hari ibadah. Kalau sudah hari ibadah, memanglah tidak ada aktiviti-aktiviti yang lain lagi boleh dibuat. Maka di sana tu mereka pada hari itu melakukan keingkaran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat tersebut muncul ada golongan yang menasihati dan ada golongan yang menegur perbuatan yang menasihati ini. Maka apa dikatakan oleh golongan yang menasihati ini? Mereka mengatakan mereka mengatakan bahawa nasihat itu ialah untuk melepaskan diri daripada rasa bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan supaya mereka bertakwa. Inilah ciri orang-orang beriman yang akan membiarkan saudara-saudaranya ini bergelumang ataupun hidup dalam kesesatan. Sebab itu kita ni sepatutnya menjadi orang yang golongan yang kedua ni sentiasa menerus untuk memberi nasihat di sini ini. Sebab jangan jadi golongan yang ketiga menegur orang yang menasihat. Mengapa tah dibagi nasihat? Tentu sudah diorang ni mau mendengar ni. Tani nak tahu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni bagaimana? Kerana hati ni adalah milik Allah, hidayah adalah milik Allah. Kita ni nak tahu nasihat yang mana satukah yang akan didengar ataupun yang akan diambil oleh orang yang diberi nasihat ini. Tapi ini sebenarnya Atul dan Muammar sebenarnya berbalik kepada kekuatan hati kita ni pulang jua. Sebab nasihat ini sebagaimana yang tadi maklum, ia merupakan agama. Agama itu adalah nasihat berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama itu adalah nasihat. Dan pernah sahabat bertanya, untuk siapa? Nasihat itu adalah untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin dan wa amatihim. Bagi Allah, bagi kitab dan rasulnya, dan bagi pemimpin dan bagi seluruh umat muslimin secara amnya. Sebab itu kita ni jangan sia-siakanlah
peranan memberi nasihat tadi, sebab ia adalah penting supaya kehidupan kita ni itu sama-sama kita ni menuju ke matlamat, menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu dia. Sama ada kita ni berputus asa ataupun terus memberikan nasihat. Jadi di sini ketika ini seperti yang Muammar katakan di awal tadi, dengan adanya teknologi, kemudahan, bagaimana dengan memberikan nasihat melalui laman sosial? Sebenarnya laman sosial tadi memang sekarang ni memang dia dapat lepas dirilah daripada laman sosial ni. Cuma kadang-kadang ada orang sebahagian daripada kita ni apabila meminta nasihat ni ia menggunakan saluran yang tidak betul. Saluran yang tidak betul. Terus terang saya katakan memang ada sebahagian besar daripada kita ni apabila meminta nasihat ataupun meminta cadangan ataupun meminta kebaikan, kita ni meminta pada tempat saluran yang tidak betul. Contohnya macam soal rumah tangga, bukanlah pada netizen ataupun warga-warga luar yang tidak ada lesen untuk memberi nasihat. Sebab kita ni mempunyai autoriti, pihak autoriti yang telah pun dilantik oleh kerajaan kita ni untuk membantu. Betul. Maka laman sosial ni sebenarnya ia merupakan satu tempat yang sangat baik sebenarnya kalau jika ia digunakan dengan baik. Tetapi jika ia digunakan pada cara yang salah, maka ia akan menjadi salah. Nah, teguran ini sebenarnya nasihat ni ia anda semestinya ia teguran ataupun mencari kesalahan. Tapi ia inginkan kebaikan. Saya memberi nasihat kepada Atul, artinya saya mengharapkan Atul-Atul akan dapat melakukan kebaikan. Maka di sini ni di laman sosial ni kalau sekiranya jika sekiranya nasihat itu secara umum, secara umum, maka itu tidaklah menjadi masalah. Contohnya kita ni kan beritahu sedekah itu adalah bagus, simple saja. Maka orang kan faham bagus bersedekah ni. Ataupun kebersihan itu adalah separuh daripada iman. Maka orang kan jaga dengan menjaga kebersihan. Tetapi jika kalau sekiranya lebih personal, personal kan, kalau sekiranya tadi nampaklah saudara kita nikah, siapakah diberadik kita nikah yang melakukan keburukan. Maklumlah dalam satu keluarga memang kita ni macam-macam perangainya. Macam-macam perangai. Maka kita ni pun inginkan memberi teguran, tapi bukanlah dengan cara kita ni menggunakan laman sosial kita ni. Tambah-tambah lagi kalau kita ni menyebut nama ataupun memang kan ditujukan arah orang itu dengan bahasa-bahasa yang indah-indah ataupun yang boleh mengundang fitnah ataupun boleh mengundang prasangka yang buruk. Tambah lagi kalau kita ni indah meneliti siapa orang tersebut, macam mana karakternya. Kita ni perlu ada diplomasi dan kita ni perlu ada psikologi ya. Sebab apa? Walaupun dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka ni dengan kepada Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang bagus. Bukan semua dapat kita ni apply sama stepnya. Sama stepnya sebab apa, manusia ni pelbagai ragam. Ada yang cepat menerima, ada yang lambat menerima, ada yang menerimanya kita ni macam okey, tapi dalam hati diri kita nak, ataupun yang memang memang ada yang langsung menolak sehingga ia marah dan menengking semula. Artinya di sini ni kita ni kena perhatikanlah suasana, kalau perlu kepada bantuan orang lain yang lebih rapat lagi dengan orang yang ingin kita nikan kebaikan itu, kita ni minta tolong. Contoh macam cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana memberi nasihat ini, siapa sahaja sebenarnya boleh memberi nasihat, hatta kanak-kanak, yang muda, yang kedewasa macam kita dan warga emas pun boleh memberi nasihat. Cuma
cara itu sahaja kita ni perlu jaga sebab tidak dapat diaplikasikan dengan A to Z semua sama indah tu tu jadi ke apanya kita ni bermarah karangnya kita ni sebab tu bila ni dengan kanak-kanak bila kita ni kan menegur tani straightforward saja. Contohnya macam adik jaga kebersihan. Ia kan faham. Walaupun dia faham sepenuhnya, ia kan tahu. Adik makan dengan tangan kanan. Walaupun dia tahu kenapa, lama-lama ia meningkat, ia akan tahu mengapa tangan kanan itu ada berkahnya. Tapi dengan orang tua, kita ni macam melihatkan orang tua kita ni siapa sahajalah apabila mereka tu ada melakukan silap. Tapi macam mana sebenarnya supaya berseterangan ni indah selama-lamanya dalam keadaan macam tu kasih kita ni kan kesian je tu dibiarkan macam tu. Maka kita ni fikirkan contoh macam yang pernah dibuat oleh cucu Rasulullah Husain dan Hasan melihat seorang warga emas yang berudu tapi udunya tu indah tepat indah betul maka difikirkanlah di beradaninya macam mana sejanya aku berudu sebagaimana pakcik itu berudu, kau tegur akunya. Artinya dengan sendirinya orang tua itu akan memahami bahawa udu yang dibuatnya itu adalah salah. Dan juga kita ni pun jangan dibiarkanlah dengan apa yang berlaku. Sebab apa apabila memberi nasihat ni apalagi yang kebenaran ni mesti kita ni tegur dengan serta-merta. Sebab apa kadang-kadang kita ni macam melihat tapi kan mau menegur indah mau berfikir takut impaknya macam mana tapi tapi kalau jika ia bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul sepatutnya salah seorang daripada kita mestilah menyampaikan contoh sahaja macam mencari rezeki dengan cara yang dah halal memang ada orang tahu biar tianya rezekinya di sana tu yang mudah-mudahan sahaja ia diberikan hidayah supaya mengubah ia punya sumber rezekinya tu. Memang betul itu adalah selemah-lemah iman. Dengan doa selemah-lemah iman iaitu dengan hati. Tapi sepatutnya kita mesti juga tegur dengan lidah kita ni juga supaya ia tahu bahawa perbuatannya itu adalah salah. Andai pun ia indah terima yang rugi siapa? Kedianya juga yang rugi. Tani indah rugi sebab kita ni sudah menunjukkan jalan yang betul. Sebab itu mandalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka dibuat kebaikan itu ia akan dapat pahala semisal dengan orang yang melakukannya. Sebab itu bagi orang yang ingin akan menasihati secara laman status ini berhati-hatilah lihat dan juga gunakan diplomasi jangan gunakan mengikut hawa nafsu kita ni kalau kan mau secara personal gunakanlah cara bukan melalui laman sosial Baik, sebenarnya banyak lagi ingin ditanyakan ya Tulia sebetulnya dengan adanya saling menasihati berkaitan lagi dengan zaman sekarang ni memang di mana-mana pun payah kita ni kan menutup mulut orang ni. Kalau dapat mungkin dapat ditutup. Sudah jangan bercakap. Tapi sekarang ni di telefon bimbit entah di manakah ia orang itu berada namanya pun kita ni tahu siapa memberikan nasihat. Sebenarnya nasihat itu menyakiti hati malah juga mungkin salah nasihatnya dan sukar untuk kita lawan. Untuk itu di kesempatan inilah bersama kita berikan kesimpulan yang lebih lanjut mengenai dengan cara ataupun adab ustazah ataupun bagaimana cara untuk menerima nasihat berkenaan, adakah melalui sindiran ataupun jenaka ataupun terus saja direct. Ini sebagai ringkas sajalah. Okey, bila adab kita ni untuk memberi nasihat, memberi nasihat ni sebenarnya itu sebagaimana yang tadi berpegang dengan Al-Quran tadi. Betul. Tetapi itu tu mengikut keupayaan kita ni, tadi melihat dulu suasananya sebagaimana yang dikatakan tadi, diplomasi, psikologi. Kalau dengan orang dewasa kita ni kalau sama dengan sebaya ni kita ni kena lihat jangan waktunya marah baru kita ni kan bagi nasihat atau memang bermarah tapi kalau sekiranya tadi mampu je untuk mengubahnya dengan nasihat itu dengan dengan tangan kuasa tadi ataupun lidah maka selama-lamah iman adalah dengan hati kita ni sebab tu berdoalah
berdoalah semoga orang-orang yang kita ni nasihati itu dilembutkan hatinya dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita ni usahakan ni diterima amalan kita ni dan teruslah kita ni berjuang walaupun siapa kita ni ikutlah kemampuan kita ni sebenarnya untuk memberi nasihat kepada orang ramai ni, biarlah bermula daripada di rumah lah sebenarnya. Sebab apa, apabila di rumah itu sudah mengamalkan nasihat, apabila ia di luar, insya-Allah apa jua nasihat yang diberikan, insya-Allah ia akan pasti akan menerimanya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, itulah yang dapat kita bawakan. Yang menurut Ustaz Muntas, kira kita saling menasihati, memang banyak yang ingin kita tanyakan. Namun begitu, saya tertarik mengenai dengan menasihati melalui laman sosial ini. Perlunya kita ni menjaga tertib dan juga menutup aib sekiranya ingin memberikan nasihat kepada seseorang dan juga kepada masyarakat umumnya. Jadi apapun, terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Nur Hayati binti Haji Abdul Rahman, iaitu selaku penolong pegawai perkembangan agama, dengan perkongsian kita pada hari ini saling menasihati. Semoga ianya bermanfaat. Semoga bermanfaat buat semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.